Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Masjid Darul Makmur mengucapkan selamat sejahtera kepada para pelajar-pelajar, khususnya pelajar kuliah duha dalam perkara tauhid, dan juga pengerusi masjid dan segala ahli-ahli, pekerja-pekerja, ustaz-ustaz, mengucapkan ribuan terima kasih kepada sokongan anda sekalian, dan masjid mengharapkan tuan-tuan menyokong terus kepada masjid demi memajukan perkhidmatan untuk masyarakat kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya teruskan pelajaran tauhid dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang mana dikarang oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang mana terkenal dengan nama Tuan Minal. Jadi saya sambung di muka surat, insya-Allah. Muka surat 145. Wajib i'tiqad Allah memberi taufik. Dan lagi wajib kita i'tiqadkan pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik, yakni memberi kuasa atas mengerjakan taat bagi segala hambanya yang dikehendakinya sampai kepada keadaannya dan kasihnya, sampai kepada keredaannya dan kasihnya. Dan demikian lagi Allah Ta'ala yang mendirikan khidlun atas seorang, yakni hina, iaitu tiada kuasa pada mendirikan taat dan kuasa atas mengerjakan maksiat bagi segala hambanya yang dikehendaknya, jauhnya daripada keredaannya dan kasihnya. Jadi kalau kita berpegang kepada i'tiqad yang asas, yaitu segala alam ini adalah kepunyaan Allah, dan Allah telah mencipta alam ini daripada awal hingga akhir, daripada segala yang kecil hingga sampai yang besar, daripada yang jauh sampai kepada yang dekat. Semuanya dalam alam ini adalah miliknya, dan dialah yang berkuasa melakukan apa saja untuk membuat ataupun untuk mengarah miliknya itu. Jadi sebagai manusia termasuk dalam milik Allah, maka segala pekerjaan manusia seperti taufik, umpamanya itu pertolongan yang Allah Ta'ala tunjukkan hidayat kepada manusia, adalah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita. Katakan saya sendiri dan tuan-tuan sendiri umpamanya tahu membaca Fatihah bukan kerana kita sendiri yang tahu atau kita sendiri yang dapat berusaha begitu, tidak, tapi kerana taufik daripada Allah Ta'ala. Katakanlah kita dipelihara oleh orang bukan Islam,
berada di negeri yang bukan Islam, mungkin kita sampai sekarang pun kita tak akan termasuk dalam landasan Islam dan tak akan termasuk dalam landasan yang dikehendaki oleh Islam kerana kita jauh. Maknanya kita tak ada taufik. Tapi kalau kita ada taufik, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau dalam Islam kita lihat sejarah umpamanya, Salman Al-Farisi jauh daripada Parsi, berjalan sampai ke negeri Madinah. Di Madinah beliau jumpa Rasulullah SAW dan hatinya terbuka untuk masuk Islam. Lantas beliau Islam. Seandainya beliau tetap di Parsi saja barangkali, mungkin tidak akan masuk Islam. Itulah secara zahirnya lah, tapi batinnya mungkin tidak begitu. Itu kita tak tahu. Siapa dah tahu, mungkin Allah Ta'ala beri petunjuk dia di Parsi, tidak di Madinah. Itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu taufik Allah Ta'ala. Bagi orang yang tidak bertaufik juga adalah dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Seperti orang yang sampai sekarang hidupnya kafir hingga kafir macam Firaun umpamanya. Tak ada taufik. Padahal beliau dekat dengan Nabi Musa AS. Bahkan beliau yang mendidik Nabi Musa, memelihara Nabi Musa. Pernah melihat Nabi Musa, selalu melihat. Dan tahu tentang kaum Nabi Musa. Dan tahu tentang ajak-ajakan Nabi Musa. Tapi tak ada taufik daripada Allah. Sepertilah misalnya Abu Jahal pun tak ada taufik daripada Allah. Sebab itu mereka itu mati dalam kufur. Na'udzubillah. Dan kata Syekh Al-Laqani pula, fakhadhilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Maka menghinakan ia akan orang yang menghendaki ia, akan jauh daripada rahmatnya. Ini semua kuasa Allah. Allah boleh menghinakan, merendahkan seseorang dengan menjauhkan rahmat daripada Allah. Dan Allah boleh mendekatkan sebaliknya lah. Mana Allah boleh mendekatkan seorang untuk mendapat rahmat daripada Allah. Itu terserah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala dapat taufik. Sebab itu selalu kita dengar para ahli-ahli dakwah mengatakan dengan taufik Allah SWT. Dengan taufiknya. Maknanya dengan hidayatnya, pertolongannya, dengan kuasanya, dan kehendak Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan taufik dan dengan rahmat Allah Ta'ala. Artinya, maka menghinakan ia akan orang yang menghendaki ia akan jauh daripada rahmatnya, dan menunaikan ia akan janji bagi orang yang berkehendak ia dalam menyempurnakan janji kebajikannya. Jadi bagi orang yang dapat taufik, artinya dapat taufik. Bagi orang yang tak dapat, dikatakan dikhazilkan, maknanya diketepikan, dijauhkan daripada rahmat. Dan khazil itu berada daripada khuzlan, perkataan khazil bahasa Arab. Dan maknanya pada lughah meninggalkan tolong, maknanya tidak menolong. Seperti kita bergaduh umpamanya, kemudian tak ada orang tolong kita. Itu maknanya kita dilepaskan daripada pertolongan orang. Dan pada syarak menjadikan oleh Allah Ta'ala akan maksiat pada hambanya yang dikehendaki Allah jauh daripadanya dan kasihnya. Dan erti munjiz itu dan erti itu ia memberi ia bagi orang yang berkehendak ia dengan dia akan kebajikan, akan barang yang menjanji ia akan dia dengan kebajikan itu seperti pahala bagi orang yang mengerjakan taat, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menunjukkan ia akan orang yang mukmin dengan syurga pada tiada bersalahan pada syarak qat'an. Kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyalahi ia akan janji.
surah Al-Imran ayat 9. Jadi beginilah maknanya Allah Ta'ala bila dia kendaki orang itu mendapat taufik, mendapat rahmat, Allah Ta'ala jadikan orang itu sentiasa mengerjakan kebaikan, sentiasa mengerjakan taat dan jauh daripada maksiat. Sebaliknya bila Allah Ta'ala tidak memberi taufik, mana Allah Ta'ala biarkan, tidak memberi pertolongan, berarti Allah Ta'ala biarkan dia melakukan maksiat, melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah, semuanya itu. Itu kerana adalah memang kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi maknanya manusia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam dua jalan. Mana satu jalan ialah mendapat taufik dan satu jalan orang yang tidak mendapat taufik. Orang yang mendapat taufik dia akan melakukan ketaatan, dan orang yang tidak dapat taufik atau yang dikhazalkan atau tidak ditolong, maka mereka itu tersesat dengan melakukan kemaksiatan dalam hidupnya. Jadi di situlah maknanya Allah Ta'ala sediakan syurga dan neraka. Jadi bagi ahli yang mendapat taufik akan dimasukkan dalam syurga, bagi ahli yang tidak dapat taufik, yang buat maksiat dan tidak beriman, dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah, itulah janji Allah, dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Walau bagaimanapun, sebagai kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dan kita i'tikad kita kenal Allah Ta'ala, terpulanglah kepada Allah. Allah Ta'ala akan masukkan siapa saja dalam syurga dan masukkan siapa saja ke dalam neraka. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana syurga dan neraka itu hak milik Allah Ta'ala saja, bukan hak kita. Seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah mufassirin, mana ahli tafsir, maka jikalau menyalahi ia akan memberi yang dijanjikan dengan dia, nescaya lazim dusta dan bodoh. Maka menyalahi pada janji kebajikan itu kekurniaan yang wajib suci Allah Ta'ala daripadanya, dan ini muafakat atasnya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Allah Ta'ala berjanji orang yang baik akan masuk syurga, itu janji Allah Ta'ala. Seandainya lah Allah Ta'ala menyalahi janjinya, tentunya tidak mungkin Allah Ta'ala berbuat demikian. Tapi walhasil, maknanya terpulanglah juga kepada Allah Ta'ala, kerana semua kita tak tahu mana yang Allah Ta'ala redai dan mana yang Allah Ta'ala tak redai. Pokoknya mana yang Allah Ta'ala redai, makna Allah Ta'ala terima. Yang tidak diredai, tidak diterima. Walau apapun hamba itu berbuat. Kerana itu adalah yang ahkamul hakimin. Allah ahkamul hakimin. Allah lah yang paling benar hukumnya. Allah yang paling paling berupaya untuk membuat ketetapan atau membuat hukum. Dan adapun janji membalas kejahatan, maka harus menyalahi padanya di sisi Asy'ariyah, kerana menyalahi padanya itu tiada dibilangkan kekurangan, tetapi dibilangkan kemuliaan yang dipuji dengan dia. Dan sesungguhnya diiktirad akan harus menyalahi akan janji kejahatan itu dengan lazim pada yang amat banyak setengahi daripada dusta pada khabar Allah Ta'ala. Padahal sesungguhnya telah berdiri ijma' atas suci khabar Allah Ta'ala daripada dusta. Pendapat Al-Asy'ariyah dan pendapat Al-Sunnah lah maknanya, kalau Allah Ta'ala tidak mengazab orang yang buat maksiat, maknanya dalam janji Allah Ta'ala orang yang buat maksiat akan dapat azab. Siapa yang buat jahat akan dapat azabnya, yang dapat baik akan dapat baik. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak mengazab kepada orang yang buat jahat, itu adalah hak Allah Ta'ala. Walaupun ada orang mengatakan kalau Allah Ta'ala tidak azab orang yang buat jahat, maknanya Allah Ta'ala dusta. Tidak. Itu kerana Allah Ta'ala mempunyai hak dan ia ada kemurahannya, dan dia ada pengampunannya, dan ada belas kasihannya, rahmatnya. Allah Ta'ala boleh ampunkan.
walaupun orang itu buat jahat. Itulah pahaman ahli sunnah yang yang muktamad lah, yang dipahamkan oleh pihak Asy'ari. Dan setengah daripadanya bertukar perkataan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya firman-Nya, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak bertukar perkataan di sisiku. Memang Allah Ta'ala menjanjikan demikian, maknanya siapa buat baik akan dibalas baik, siapa buat jahat akan dibalas jahat. Sebagaimana dalam Quran, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tetapi maknanya Allah Ta'ala tidak akan mengubah. Memang betul. Tetapi akhirnya makna itu bukan hak kita untuk mengatakan ini adalah akan begini, itu akan begitu, kerana itu begini semuanya ketetapannya kembali akhirnya kepada Allah juga. Dan setengah daripadanya mengharuskan tiada kekal kufar itu di dalam neraka, dan iaitu menyalahi akan barang yang berdiri atasnya beberapa dalil qat'iyah daripada kekal mereka itu padanya. Maka diwajib daripada i'tirad yang pertama dengan bahawa Tuhan yang karim apabila berkhabar ia dengan janji kejahatan, maka yang layak daripada kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas ta'liq dengan masyiah. Dengan masyiah, dan jika tidak mensyarih ia dengan masyiah itu sekalipun. Maka apabila berkata oleh Tuhan yang karim itu, sesungguhnya aku azab akan Zaid umpamanya, maka berniat ia jikalau aku kehendak bersalahan janji kejahatan, maka bahawa yang layak dengan kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas putus, yakni tiada niat ta'liq. Tiada niat ta'liq. Jadi maknanya beginilah, tu sebagaimana saya katakan tadi, artinya katakanlah si Zaid buat jahat, buat maksiat. Jadi Allah Ta'ala mengatakan orang yang buat maksiat akan masuk neraka atau diazab. Itu maknanya secara belakangnya, maknanya ada digantung perkataan itu dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah Ta'ala hendak, maknanya Allah Ta'ala boleh mengampunkan. Boleh mengampunkan, maknanya boleh mengampunkan walaupun dia buat maksiat. Kerana itu hak Allah Ta'ala. Itulah yang yang sebenarnya, walaupun ada orang mengatakan kalau begitu Tuhan dusta, itu tidak betul, kerana Allah Ta'ala mempunyai sifat karam. Karam tu makna sifat mulia. Yang mulia memberikan dengan kemaafan, memberikan dengan keredaan kepada benda yang pada orang yang buat salah. Itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Telah bersabda Nabi SAW, man wa'adahu Allah ala amalin sawaban fahuwa munjizun lahu, wa man wa'adahu ala amalin iqaban fahuwa bil khiyar, insya'a azabahu wa insya'a ghafar lahu. Dan ini dikuatkan dengan hadis tadi, iaitu yang bermakna barang siapa berjanji akan dia oleh Allah atas suatu amal akan balasan, maka iaitu menunai baginya. Dan barang siapa ia menjanji ia akan dia atas amal yang maksiat, atas azab, maka iaitu dengan khiyar, yakni menghendaki ia, nescaya menyeksa ia akan dia, dan nescaya menyeksa ia akan dia, dan jikalau menghendaki ia, nescaya mengampuni ia berjaya. Jadi daripada hadis ini terang, maknanya Allah Ta'ala akan menjanji kepada orang yang baik dengan perjanjian, makna Allah Ta'ala sempurnakan. Maknanya kalau orang beriman dan beramal saleh, Allah Ta'ala masukkan syurga. Itu janji Allah Ta'ala. Bagi orang yang buat jahat pula, Allah Ta'ala janji juga. Tapi janjinya ialah
Jika mereka buat maksiat akan diazab, tetapi itu semua terpulang kepada pilihan Allah. Kalau Allah Ta'ala hendak azab dia, Allah Ta'ala azabkan. Kalau Allah tak hendak azabkan dia, Allah Ta'ala tidak azabkan. Itu sebagaimana hadis tadi. Sama dengan apa yang saya katakan tadi, iaitu terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sajalah yang berkuasa dalam hal ini. Jadi iktirad tentang Allah Ta'ala dusta atau tidak benar. Itu tidak benar. Kerana semuanya itu kita adalah makhluk Allah Ta'ala, kita serah kepada Allah Ta'ala, Tuhan saja yang berkuasa, tapi mana janji Allah Ta'ala tidak akan diselewengkan atau tidak terlaksana. Tetap Allah Ta'ala berjanji dengan apa yang Allah Ta'ala janji. Tapi Allah Ta'ala ada sifat rahmah, ada sifat belas kasihan, ada sifat pemurah. Itu adalah sifat daripada sifat Allah Ta'ala dan daripada nama-nama Allah Ta'ala juga. Saya akan sambung lagi insyaAllah daripada muka 147 di masa akan datang. Jadi diucapkan selamat bertemu kepada para pelajar Masjid Darul Ma'mur dan pihak masjid daripada pengurusi dan sekalian ahli Tuan Kuasa dan juga para pekerja-pekerja di masjid, mengharapkan tuan-tuan terus membantu Masjid Makmur. Anggaplah dia sebagai masjid kita bersama untuk memajukan masjid dalam kerja-kerja dakwah dan ibadat Islam insya-Allah. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.